Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Berita ASEAN yang memaparkan peristiwa yang berlaku di sekitar ASEAN. Malam ini, Berita ASEAN memaparkan keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah ke Republik Indonesia. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ini menjadikan kedua buah negara akan terus terjalin erat di tahun-tahun akan datang, terutama kerjasama dalam bidang pertahanan. Berita ASEAN juga memaparkan perkembangan politik di Thailand di mana pilihan raya bulan Julai dijangkakan tidak diadakan berikutan rusuhan terbaru di Bangkok. Ikuti laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda melahirkan keyakinan pasukan pertahanan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia akan terus menjalin hubungan kerjasama erat di tahun-tahun akan datang. Duli Yang Teramat Mulia yang juga Jenderal Angkatan Bersenjata di Raja Brunei juga bersabda mengenai hubungan dua hala yang sangat baik antara kedua negara, terutama kerjasama pertahanan. Duli Yang Teramat Mulia bersabda ketika berkenan menerima anugerah Lencana Warga Kehormatan Komando Pasukan Khusus Kopassus Republik Indonesia. Duli Yang Teramat Mulia dianugerahkan penghormatan tersebut semasa keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke Markas Kopassus di Jakarta Timur. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abdul Rahman berada di Republik Indonesia bagi keberangkatan rasmi 5 hari. Mengiringi keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri, anak-anak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntakim dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Mathul Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke Markas Kopassus di hari kedua keberangkatan rasmi. Di Pejabat Komandan Jenderal Kopassus, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima menghadap Major Jeneral Agus Sutomo. Di majlis menghadap ini, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengucapkan terima kasih di atas undangan Kopassus. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menyentuh mengenai hubungan dua hala yang sangat baik di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia, terutama dalam kerjasama pertahanan. Duli Yang Teramat Mulia juga disembahkan taklimat oleh Komandan Jenderal Kopassus dan seterusnya berkenan menyaksikan video profil Kopassus. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menandatangani buku keberangkatan. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyaksikan demonstrasi cara-cara menangani keganasan. Demonstrasi mengandungi segmen statik, serbuan bangunan, serbuan bas, kemampuan prajurit dan serangan regu komando. Dengan menaiki kenderaan khas, Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat ke lapangan Bulat dan Alfa bagi menyaksikan demonstrasi tembak reaksi. Semasa keberangkatan ini, Duli Yang Teramat Mulia dianugerahkan Lencana Warga Kehormatan Kopassus. Komandan Jenderal Kopassus menyematkan Lencana Kopassus dan memasangkan bayonet. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya dijunjung menanggalkan kamp dan berkenan memasang beret Kopassus. Komandan Jenderal Kopassus dalam sembah alu-aluan menyembahkan ucapan tahniah kepada Duli Yang Teramat Mulia kerana telah menjadi warga beret merah Kopassus.
Penganugerahan ini mengakrabkan lagi hubungan dua hala dalam bidang ketenteraan kedua buah negara. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda balas melahirkan penghargaan dan merasa gembira berada dalam kalangan prajurit Beret Merah dan mengenali secara dekat peranan penting yang mereka mainkan dalam menjaga keamanan dan kestabilan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasa sangat gembira berada di kalangan prajurit Beret Merah untuk melihat sendiri dan mengenali secara lebih dekat peranan penting mereka dalam menjaga keamanan dan kestabilan negara ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan pada Major Jeneral Agus Sutomo, Komandan Jeneral dan Kopassus di atas penganugerahan warga kehormatan Kopassus. Ini merupakan satu penghormatan yang bermakna bagi diri saya, memandangkan Paduka Yanda juga telah menerima penghormatan yang sama pada tahun 2003. Kopassus dan Regimen Pasukan Khas Angkatan Bersenjata di Raja Brunei menikmati persahabatan yang sangat erat dan sering mengadakan pertukaran. Saya yakin kedua-dua pasukan khas kita akan terus memupuk hubungan kerjasama erat pada tahun-tahun akan datang. Saya juga gembira menyaksikan pertunjukan-pertunjukan yang telah diadakan pada hari ini. Setinggi-tinggi terima kasih juga di atas atur cara yang telah disediakan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima plak yang disembahkan oleh Komandan Jeneral Kopassus dan kemudiannya Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengurniakan plak kepada Major Jeneral Agus Sutomo. Kerjasama pertahanan di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia adalah sangat rapat dan kukuh melalui pertukaran lawatan tertinggi, latihan ketenteraan bersama dan kursus-kursus. Kedua-dua negara telah menandatangani memorandum persefahaman dalam bidang pertahanan pada 10 April 2003. Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi Majlis Bencana Kebangsaan Negara Brunei Darussalam juga berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia BNPB. Di Ibu Pejabat BNPB, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Ketua BNPB, Tuan Yang Terutama Dr. Samsul Marif dan pegawai-pegawai BNPB dan seterusnya dijunjung menandatangani buku keberangkatan. Duli Yang Teramat Mulia berkenan disembahkan taklimat mengenai fungsi dan operasi BNPB serta cabaran-cabaran yang dihadapi serta latar belakang Pusat Penyelarasan bagi Bantuan Kemanusiaan ASEAN AHA Center telah disembahkan oleh pengarah eksekutifnya Bapak Said Faizal. Semasa sesi perbincangan, Duli Yang Teramat Mulia bersabda, negara Brunei Darussalam telah menubuhkan Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan pada tahun 2006 untuk tujuan yang sama dengan BNPB dan gembira mengetahui kedua-dua pusat kerap mengadakan pertukaran dan yang paling terkini ialah latihan operasi bersepadu Mentawai Megathrust di Padang Sumatera pada bulan Mac tahun ini. Duli Yang Teramat Mulia menambah bahawa banyak manfaat telah diperolehi daripada penyertaan latihan tersebut dan ingin terus belajar dari pengalaman BNPB. Duli Yang Teramat Mulia semasa perbincangan juga bersabda Pusat Pengurusan Bencana kedua-dua negara mempunyai hubungan kerja yang sangat baik di kalangan negara-negara serantau dan juga melalui AHA Center dalam usaha pengurusan bencana, laporan-laporan situasi bencana serta makluman amaran awal di rantau Asia Tenggara yang diterima dari masa ke semasa melalui NDMC.
Duli Yang Teramat Mulia juga menyarankan agar negara-negara ASEAN melalui AHA akan menggunakan Multi-Purpose Training Center MPTC Brunei kerana kemudahan latihan di pusat berkenaan adalah yang pertama dan paling komprehensif bagi latihan pengurusan bencana di rantau ini. Pusat MPTC akan beroperasi sepenuhnya pada bulan Ogos tahun ini. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan berangkat menyaksikan kemudahan-kemudahan dan operasi di Ibu Pejabat BNPB. BNPB merupakan organisasi kerajaan Indonesia yang berperanan terhadap pengurusan bencana di peringkat kebangsaan di Republik Indonesia. BNPB telah ditubuhkan pada tahun 2008 untuk menggantikan tugas dan peranan Lembaga Penyelaras Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMCB yang telah ditubuhkan sejak tahun 1979 dalam pengurusan bencana dan krisis. Para pembantah anti kerajaan Thailand mengalu-alukan ulasan Suruhanjaya Pilihan Raya EC yang pilihan raya bulan Julai dijangkakan tidak diadakan berikutan rusuhan terbaru di Bangkok. Pemangku Perdana Menteri Niwat Tamrong Bonsong Paisan dihalang oleh para pembantah dari menghadiri rundingan dengan para pegawai pilihan raya di mana mereka merancang untuk menetapkan tarikh bagi pungutan suara. Berikutan gangguan terhadap sidang itu, Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan pilihan raya awam bulan Julai akan ditunda. Para pembantah yang berkempen di jalan raya sejak tahun lalu menyeru bagi beberapa pembaharuan sebelum pilihan raya diadakan. Kekacauan tersebut berlaku ketika kerajaan yang taat kepada bekas Perdana Menteri Thaksin Sinawan yang disingkirkan bertelagah dengan para penentangnya. Kerajaan menyifatkan pilihan raya awam itu sebagai langkah terbaik menangani krisis yang mengancam negara ekonomi yang kedua terbesar di Asia Tenggara itu ke arah kemelesetan, malah membangkitkan kekhawatiran tercetusnya perang saudara. Para pembantah merancang untuk berarak ke Parlimen di mana Dewan Senat mengadakan sesi khas bagi merumuskan satu peta damai. Mereka juga menyeru Dewan Senat supaya seorang Perdana Menteri yang berkecuali. Auda Berita ASEAN mengongsikan bahan-bahan yang menarik untuk dikongsikan bersama. Negara Brunei Darussalam berusaha untuk menangani pencemaran dan pemusnahan habitat hidupan marin. Manakala di Republik Singapura, satu program baru iaitu pendekatan peralihan sekolah ke kerja bagi kanak-kanak berkeperluan khas ditingkatkan lagi. Selain itu, Berita ASEAN juga menyiarkan beberapa bahan dari negara-negara ASEAN untuk dikongsikan bersama. Laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Lautan memainkan peranan dalam mengekalkan iklim bumi, manakala kehidupan laut dipengaruhi oleh perubahan iklim. Perubahan iklim dan implikasi daripada manusia yang tidak terkawal menjurus kepada kemusnahan hidupan laut. Lautan negara Brunei Darussalam memainkan peranan penting kepada kehidupan rakyat dan penduduk di negara ini dengan manfaat perairan yang meliputi kawasan seluas kira-kira 41,000 km persegi dan pesisiran pantai sepanjang kira-kira 161 km. Sementara kawasan takat di perairan negara ini berjumlah 50 km persegi. Memandangkan pentingnya fungsi takat-takat ini kepada ekosistem marine, maka adalah perlu untuk memastikan takat-takat tersebut dipelihara agar tidak akan pupus begitu sahaja.
Dalam usaha menangani pencemaran dan pemusnahan habitat hidupan marin, kerajaan melalui Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama mengambil langkah untuk melindungi takat-takat termasuk habitatnya melalui penubuhan kawasan-kawasan perlindungan marin. Demi memastikan hidupan marin terus terpelihara, para nelayan tidak dibenarkan menangkap ikan dalam lingkungan zon yang dilarang atau menggunakan bahan letupan dan juga racun serta peralatan yang tidak diluluskan. Selain itu, perbuatan membuang minyak, kimia yang mencemari air dan sampah sarap ke dalam sungai dan laut boleh menggugat hidupan marin dan merosakkan takat-takat. Jabatan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama dalam Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-10 di bawah tajuk Eko Pelancongan Taman Marin memperuntukkan RM6.5 juta bagi projek kaji selidik kepelbagaian hidupan marin di kawasan-kawasan perairan negara Brunei Darussalam. Selain itu, penggubalan undang-undang bagi penubuhan kawasan-kawasan perlindungan marin terus berjalan lancar dengan perlantikan pakar perundangan. Dalam usaha untuk menyuntik sikap prihatin dan rasa tanggungjawab serta memelihara hidupan lautan di kalangan orang ramai, Jabatan Perikanan turut mengadakan latihan menyelam kepada kalangan belia sebagai rangkaian sukarelawan yang terlatih bagi dilibatkan dalam pemantauan hidupan laut dan takat-takat di perairan negara. Peraturan bagi melindungi sekitar 20% perairan Brunei sebagai kawasan simpanan marin akan dikuatkuasakan dan kaum nelayan adalah dilarang dari memasukinya. Kawasan simpanan marin ini merupakan konsep pembiakan ikan. Rangka undang-undang mengenainya juga akan dilaksanakan di bawah kawalan Jabatan Perikanan. Pusat Biodiversity Marine merupakan salah satu projek yang dibina di bawah Rancangan Kemajuan Negara untuk memelihara dan mengurus program kepelbagaian marin. Beberapa kawasan perairan Brunei memiliki takat-takat yang cantik bagi pembiakan beratus-ratus jenis hidupan laut. Satu program baru peralihan sekolah ke kerja telah dikembangkan untuk menyediakan lagi lebih banyak sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Ia akan menjadi kerjasama pelbagai agensi di antara Kementerian Sosial dan Kemajuan Keluarga dan SG Enable, sebuah agensi yang didedikasikan untuk orang kurang upaya dengan kerjasama sekolah pendidikan khas. Menteri Pendidikan Heng Swee Keat berkata, pendekatan ini akan memberikan peluang latihan dan pekerjaan yang lebih banyak kepada pelajar istimewa. The idea is to provide customized job opportunities and training that are designed based on students' diverse profiles and needs. To ensure better transition to work, training will take place at the workplace where there's authentic training and integration with other co-workers. Menteri Pendidikan Singapura berkata, semasa perasmian kampus baru Sekolah Delta Senior di Choa Chu Kang, pelajar di sekolah tersebut berumur di antara 16 dan 21 tahun. Beliau menambah jawatankuasa kerja pelbagai agensi akan bekerja sama rapat dengan beberapa buah sekolah berkeperluan khas untuk membuat program ini dalam tempoh 2 tahun dengan tujuan untuk menjadikan program tersebut siap secara berfasa dalam tahun 2016. Taman tersembunyi Vigan City di Ilocos, Filipina merupakan salah satu antara tapak warisan dunia UNESCO yang mempunyai tarikan pelancong. Tiada sesiapa menjangka sebuah taman tersembunyi yang hebat terletak di tengah-tengah bandar di mana pelancong dan penduduk tempatan selalu menemui perkara-perkara baru yang menakjubkan. Taman ini terkenal dengan temanya Hidden Garden, Discover the Place. Pemilik taman tersembunyi Francis A. Flores berkata, taman ini hebat dan sempurna untuk semua peminat alam sekitar.
Koleksi tumbuh-tumbuhan ini bukan sahaja dilihat menarik, ia menjadikan persekitaran itu lebih aman untuk pelancong dan juga menjadi penapis asli. Dan lebih daripada sebagai sebuah taman dan tembikar-tembikar menarik, ia juga menjadi tempat di mana hospitality Filipina boleh dirasai. Inilah yang membuat taman tersembunyi Vigan City di Ilocos Sur Filipina luar biasa. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN. Semoga anda mendapat maklumat dan pengetahuan terkini tentang isu-isu semasa di rantau ASEAN. Untuk mengikuti Berita ASEAN melalui video portal, anda boleh layari melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.